Astagfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ikhwan min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa awliya salihin ولعلماء العاملين والمشايخين ولوالدينا وخصوصا من صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang dan memilih kita untuk sama-sama untuk berada di dalam majlis pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar, ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'wat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Baik, kita sambung pada majlis yang ke-70 ini pada bab ma yaqulu idza ta'assarat ma'ishatuhu. Itu bab yang berkenaan dengan apa yang dibaca ketika seseorang tersebut dia menghadapi satu saat kehidupannya yang sangat susah, dia rasa sempit dengan kehidupannya. Apa yang perlu dibaca, apa yang Nabi ajarkan. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يمنع أحدكم إذا عثر عليه معيشته ما يمنع أحدكم إذا عثر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته بسم الله على نفسي ومالي وديني اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yamna'u ahadakum, apa yang menghalang seseorang kamu, idza asura alaihi amru ma'isyatihi, apabila dia merasa susah, dia merasa sempit dengan kehidupannya, sebabkan tak cukup duit, ada masalah yang pelbagai,
Nabi kata, apa yang menghalang seseorang daripada kalian, apabila dia merasa sempit dengan kehidupan dia rasa susah dengan kehidupan dia, ay yaqula idza kharaja min baitihi, untuk mengucapkan ataupun membaca ketika mana dia nak keluar daripada rumah, iaitu membaca bismillah ala nafsi, dengan nama Allah aku serahkan jiwaku, wa mali, dan juga hartaku, harta bendaku, wa dini, dan juga agamaku. Ini kita serahkan segala urusan tersebut dengan nama Allah, dengan bertawassulkan dengan nama Allah, kita serahkan segalanya kepada Allah. Allahumma raddini biqada'ik, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang redha dengan ketentuanmu, dengan ketetapanmu. Iaitu satu qadar, iaitu takdir Allah, iaitu kita redha dengan, semoga Allah jadikan kita seorang yang redha dengan ketetapan Allah, dengan ketetapan Engkau, ya Allah. Wa barik li fima qaddara li, dan berkatilah untukku, kepadaku, fima qaddara li, apa yang telah Engkau takdirkan. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sehinggalah saya merasa saya tidak suka untuk menyegerakan, tidak mendahulukan apa yang Engkau telah tetapkan, perkara tersebut akan dilewatkan. Maksudnya kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kita satu perasaan, supaya kita tidak tergesa-gesa dalam melakukan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan, perkara tersebut berlaku di kemudian hari. Wala ta'khira ma ajjalta, dan tidak pula menangguhkan apa yang Allah Ta'ala nak segerakan. Itu antara doa yang dibaca ketika mana merasa sempit, merasa susah dengan disebabkan pelbagai masalah. Bismillah ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima qaddara li, hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Itu dibaca ketika mana nak keluar daripada rumah. Dengan keberkatan doa tersebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan, melapangkan segala masalah kita, insyaAllah. Kemudian babu ma yaqulu li daf'il afat, apa yang perlu dibaca ketika untuk menolak bala ataupun musibah. Qala rawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma an'ama Allah azza wa jalla ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin faqala ma syaa Allah la quwwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma an'ama Allah azza wa jalla ala 'abdin, tiada satu nikmat pun yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seorang hamba fi ahlin sampai daripada ahli keluarga dia, iaitu isteri dan anak pinak dia, wa malin, ahli ni maksud dia lebih umum kepada, lebih khusus kepada isteri, lebih khusus kepada isteri. Fi ahlin wa malin, dan juga harta benda, wa waladin, dan juga anak pinak. Itu semua nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan tersebut. Faqala, yang digunakan kepada seorang, kemudian dia menyebut masya Allah la quwwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut, maka tidak akan ada musibah atau bala yang akan menimpa terhadap isteri dia, anak pinak dia, harta dan
segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Disebabkan dia baca zikir tersebut, Masya Allah la quwwata illa billah. Dengan zikir tersebut akan menolak segala bala dan musibah yang berlaku. Disebabkan ada berdasarkan satu hadis yang mengatakan al-ainu haqqun. Ain ni adalah satu pandangan mata daripada seorang yang ada perasaan hasad. Orang asing yang tengok akan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang, dia tengok dengan pandangan yang hasad, pandangan tersebut dia akan menjadi mudarat kepada orang tersebut. Itu dinamakan sebagai ain, penyakit ain. Tak kiralah dengan disebabkan pandangan mata yang disebabkan hasad tersebut, anak dia ataupun isteri dia akan ditimpa musibah disebabkan kemalangan ataupun sakit dan sebagainya. Itu adalah ain. Maka untuk mengelakkan daripada berlaku keadaan tersebut berlaku, kita digalakkan untuk membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Disebabkan itulah kebanyakan orang Arab, terutamanya di Mesir, saya tengok di setiap bangunan mereka akan tulis di pintu masuk, mereka akan tulis Masya Allah la quwwata illa billah. Dengan optimisnya, tafaul, untuk menolak daripada sebarang pandangan mata yang hasad. Pandangan mata yang hasad yang boleh menyebabkan mudarat kepada harta benda tersebut. Mereka akan tulis ataupun mereka akan lekat stiker di kereta dan seumpamanya. Disebabkan penyakit hasad, penyakit ain. Ain ni juga boleh berlaku disebabkan pandangan mata yang disebabkan ta'ajub yang bersangatan. Pandangan mata yang ta'ajub yang melampau. Tak kiralah sama ada dari orang yang hasad ataupun orang tersebut dia tak ada perasaan hasad langsung. Dia orang baik tapi dia tengok dengan pandangan yang sangat ta'ajub, tanpa dia menengok, tanpa dia mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, pandangan mata tersebut dia akan menjadi mudarat, tapi juga dengan izin Allah Ta'ala. Baik, itu antara perlu kita amalkan, untuk menolak segala musibah yang akan berlaku. Itu dengan izin Allah Ta'ala juga. Baik, kecuali matilah, mati dengan disebabkan ajal, itu tidak ada yang boleh menghalangnya. Baik, babu ma yaquluhu idza asabathu nakbatun qalilatun aw kasiratun. Apa yang dibaca ketika mana seorang tersebut ditimpa musibah. Nakbah ni musibah lah. Sama ada musibah, bencana ataupun kemalangan. Qalilatun, tak kiralah bencana musibah tersebut sedikit, kecil dia punya musibah. Au kasiratun, ataupun banyak ataupun besar musibah tersebut. Apa yang perlu dibaca? Imam Nawawi telah mendatangkan dengan ayat Al-Quran terlebih dahulu. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Firman Allah Ta'ala, wa basyyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang sabar dengan ujian, dengan musibah. Yang kabarkan berita gembira dengan pahala, mereka akan mendapat pahala yang banyak yang tanpa ada hadnya, kecuali dengan disebabkan mereka sabar. Dan juga kabarkan berita gembira dengan ganjaran syurga terhadap orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, iaitulah orang yang mereka yang ditimpa musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mereka mengucapkan lafaz istirja', iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah mereka yang mengucapkan lafaz istirja' tersebut, yang ditimpa musibah dan mereka mengucapkan istirja' tersebut, mereka ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang akan mendapat salawatun min rabbihim. Kata ulama, mereka akan mendapat maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Ta'ala, wa rahmah, dan juga mendapat rahmat daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka jugalah golongan yang diberi petunjuk, as-shawab, kepada kebenaran. Itu ganjaran bagi mereka yang sabar, iaitu dikurniakan keampunan dan juga rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu mereka bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyastarji' ahadukum fi kulli shay'in hatta fi shit'i na'lihi fa innaha minal masa'ib. Riwayat daripada Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yastarji' ahadukum, hendaklah kalian mengucapkan istirja', iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fi kulli syai'in, pada setiap perkara. Kalau orang kita faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni hanya khusus kepada apabila mendengar berita kematian, tetapi yang sebetulnya apa-apa juga musibah, tak kira lah dia sakit ke, accident ke, apa-apa juga musibah. Kata para ulama, musibah ni maksud dia kullu ma yu'zi al-mu'min, setiap perkara yang menyakiti orang yang beriman, tak kira lah perkara tersebut kecil ataupun besar. Hatta fi syis'i na'lihi, hatta sehingga tali kasut dia terputus pun perlu diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perkara yang teramat kecil, perkara yang kita nampak remeh, tapi perkara tersebut dianggap sebagai musibah. Sebabkan pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau bersama dengan Nabi berjalan, kemudian tiba-tiba tali sepatu Nabi ini terputus. Kemudian Nabi terus melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian para Sayyidina Abi Umamah pun bertanya, hatta pada tali kasut pun, tali sepatu pun perlu diucapkan? Kemudian Nabi kata innaha musibah, itu adalah musibah, sebab disebabkan tali kasut terputus, maka kita tak boleh jalan, itu dianggap sebagai musibah juga, musibah yang kecil. Dan kebetulan juga takdir Allah Ta'ala, di semalam handset saya telah disahkan kembali buat selama-lamanya. Sebabkan itulah musibah yang berlaku pada diri saya. Setelah sepanjang 5 tahun handset tersebut berkhidmat, dah padam buat selama-lamanya. Itu adalah musibah yang berlaku terhadap saya semalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh nak buat apa, terpaksa lah cari handset baru. Ini pun terpaksa pinjam handset zaujah. Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik, insya-Allah. Baik. Fa innaha minal masaib, kerana dengan sesungguhnya terputusnya tali sepatu tersebut minal masaib, di antara musibah yang berlaku. Sebab musibah ni kullu ma yu'zi al-mu'min, setiap perkara yang menyakiti orang yang beriman. Baik. Qultu asy-syis'u bi kasr al-shin al-mu'jamah
Summa bi iskani sin al-mumalla wa huwa ahadu suyuri an-na'li allati tushaddu ila zimamiha. Maksud syis'un tu adalah tali yang menyambung, yang dengan tali tersebutlah kita dapat berjalan, atau yang menyambung di antara satu sama lain. Dan juga berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu, iaitu pada satu malam lampu di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terpadam. Api terpadam. Kemudian Nabi terus menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditanya, amusibatun hiya ya Rasulullah, adakah terpadamnya api tersebut musibah? Kemudian Nabi kata, na'am, kullu ma adzal mu'min wa huwa musibah. Setiap perkara yang menyakiti, yang menyusahkan, yang menyebabkan seseorang tersebut rasa sedih dan sebagainya, tak boleh nak buat apa-apa urusan, itu dikira sebagai musibah. Baik. Babu ma yaquluhu idza kana alaihi daynun aw daynun ajaza anhu. Apa yang dibaca ketika mana seseorang tersebut dia ada masalah hutang, tapi dia tak mampu untuk lunaskan dia punya hutang tersebut. Qala rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu anna mukataban ja'ahu faqala inni ajaztu an kitabati fa'inni qala ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam law kana 'alayka mithlu jabali daynan addahu 'anka qul Allahumma kfini bihalalika 'an haramik wa aghnini bifadlika 'amman siwak. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Riwayat daripada kitab Sunan Tirmidzi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam anna mukataban, bahawa sesungguhnya seorang mukatab ni adalah hamba yang berjanji dengan tuan dia. Tuan dia kata, kamu kalau nak bebas kamu perlu bayar sekian, bayar secara ansuran untuk beberapa bulan. Apabila selesai bayaran tersebut, kamu akan bebas buat selama-lamanya. Itu maksud mukatab. Anna mukataban ja'ahu faqala, pada suatu hari seorang hamba tersebut dia datang bertemu dengan Sayyidina Ali untuk mengadu, inni ajaztu an kitabati. Hamba tersebut mengadu kepada Sayyidina Ali bahawasanya aku tak mampu untuk menunaikan perjanjianku dengan tuanku, untuk melunaskan bayaran untuk membebaskan daripada perhambaan. Fa'inni, kemudian hamba tersebut bantulah hamba. Qala ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali kata, mahu tak aku ajarkan kepada engkau satu kalimat, yang mana kalimat tersebut diajarkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana 'alaika mislu jabali dainan, sekiranya engkau ada hutang setinggi gunung, setinggi bukit pun, addahu anka, Allah Ta'ala akan bantu untuk melunaskan hutang tersebut. Sekali banyak, walaupun banyak hutang tersebut, Allah Ta'ala akan memudahkan, Allah Ta'ala akan bantu untuk membayar hutang tersebut. Itu doa dia apa? Qul, bacalah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah Tuhanku, cukupkanlah aku dengan yang halal daripada engkau, an haramik, daripada perkara yang haram. Yani minta Allah Ta'ala bagi yang halal saja. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan memadailah denganku, cukupkanlah aku dengan limpahan ataupun lebihan daripada rezeki dan nikmat engkau, amman siwak, daripada, iaitu kita tidak daripada selain daripada engkau. Itu mengharapkan
semua kelebihan, limpahan rezeki dan nikmat tersebut hanya daripada Allah semata-mata. Itu kita penyerahan, satu bentuk penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Qala At-Tirmidzi hadithun hasan. Wa qad qaddamna fi bab ma yuqalu 'inda as-sabah wal masa' hadits Abi Dawud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fi qissati ar-rajul as-sahabi alladhi yuqalu lahu Abu Umamah wa qawluhu humumun lazimatni wa duyun. Dan kata Imam Nawawi, Imam Nawawi telah menyebut perkara berkaitan dengan masalah hutang ni pada bab yang terdahulu, iaitu pada bab zikir yang dibaca ketika mana waktu subuh dan juga waktu petang. Kalau siapa-siapa ingat berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, riwayat daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkenaan dengan kisah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah, yang mana dia pada satu hari dia berada di masjid, bukan pada waktu solat. Kemudian Nabi tanya dia, kenapa kamu berada di sini, berada di masjid sedangkan bukan di waktu solat? Kemudian dia kata, umumun lazimatni wa duyun. Dia rasa ada sedih dan disebabkan pasal menanggung hutang yang banyak. Kemudian Nabi ajarkan dia doa, doa untuk supaya Allah Ta'ala memudahkan untuk melunaskan hutang tersebut. Boleh tengok balik dengan pada bab tersebut, bab berkenaan dengan untuk supaya Allah Ta'ala memudahkan bayaran hutang. Dan doa yang kita baca ni juga antara doa yang boleh memudahkan untuk melunaskan segala hutang, insya-Allah. Itu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Baik, babu ma yaquluhu man buliya bil wahsyah. Bab apa yang perlu dibaca ketika seseorang tersebut ditimpa wahsyah. Wahsyah ni perasaan yang tak tenteram, runsing dan sebagainya. Qala rawaina fi kitab Ibn Sunni 'an al-Walid ibn al-Walid radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu wahsyatan qala idza akhadhta mabja'aka faqul a'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati asyayatin wa an yahdurun fa innaha la tadurruka aw la taqrubuka. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Al-Walid ibn al-Walid, yakni saudara kandung kepada Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajidu wahsyatan, sesungguhnya saya menghadapi perasaan gelisah, tak tenteram, rusing dan seumpamanya. Qala, kemudian Nabi kata, idza akhadta madja'aka, apabila kamu berada di tempat tidur kamu, sewaktu nak berbaring untuk tidur, faqul, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi, yani a'udzu bikalimatillah, yani aku berlindung dengan kalimat Allah at-tammah, yang sempurna. Kata ulama, kalimat at-tammah adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri, itu bertawasul dengan kemuliaan Al-Quran. Min ghadabihi, daripada kemurkaannya, wa iqabihi, daripada siksanya, wa syarri ibadihi, dan daripada kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dan juga aku berlindung dengan kemuliaan dengan kalimat Allah Ta'ala yang sempurna tersebut daripada hamazati syayatin, daripada hembusan godaan syaitan, wa an yahdurun, dan daripada supaya mereka tidak menggangguku, iaitu datang menggangguku. Fa innaha la tadurruka, baca sampai situ, wa an yahdurun. Apa faedah dia, apa kelebihan bacaan tersebut? Fa innaha la tadurruka, maka sesungguhnya la tadurruka, mereka tidak akan
memberi mudarat kepada engkau, aw la taqrabuka, ataupun mereka tidak akan mampu untuk menghampiri kamu. Itu faedah membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Dibaca ketika mana berada di tempat tidur ataupun pada waktu bila-bila pun tak ada masalah. Tapi dikhususkan pada waktu tidur ni disebabkan waktu tidur kita tidak mampu untuk kita berada di bawah kita tak mampu untuk mempertahankan diri sendiri. Kemudian warawaina fihi 'an al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhuma qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun yashku ilaihi al-wahshah faqala akthir min an taqul subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh jallalta as-samawati wal ard bil 'izzati wal jabarut faqala ar-rajul fadhahabat anhu al-wahshah. Riwayat dari Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni juga daripada Sayyidina Al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pada satu hari datang seorang lelaki yashku ilaihi al-wahsyah, yang mengadu akan perasaan gelisah tersebut, tak tenteram. Faqala aktsir min an taqul, kemudian Nabi kata, perbanyakkanlah membaca subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh jallaltas samawati wal ard bil 'izzati wal jabarut. Ini subhanal malikil quddus, ini maha suci al-malik, raja segala, raja al-quddus. Itu pujian kita mentakdiskan Allah, menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Rabbil malaikati war ruh, Tuhan kepada para malaikat dan juga roh. Jallaltas samawati wal ard, engkau telah menguasai petala langit dan juga bumi. Bil 'izzati wal jabarut, dengan kemuliaan dan kekuasaan. Faqala rajul, lelaki tersebut bacalah, lepas mana jumpa Nabi dia balik, dia baca zikir tersebut, subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh jallaltas samawati wal ard bil 'izzati wal jabarut, ulang banyak kali. Fadhahabat anhu al-wahsyah, maka perasaan gelisah tak tenteram tersebut diangkat, dihilangkan. Allah Taala bantu dia dengan menenangkan dia. Itu faedah membaca zikir tersebut. Baik, cukup sekadar tu hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang, iaitu berkaitan dengan babu ma yaquluhu man buliya bil waswasah. Orang yang ditimpa penyakit waswas ni, apa yang dia kena baca, apa yang Nabi ajarkan. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada kelemahan dan diri saya. Baik, teman tajuk zikir ketika melihat syaitan yang takut kepada topik isikan untuk saya jika mendengar suara, bolehkah dia azan atau kena wakilkan lelaki untuk azan? Okay, jika suatu tempat ada bisikan suara gangguan dan kita azan, kalau contoh kita buka kaset ke YouTube azan ke, bila azan syaitan habis, sekejap, bila azan baik, insyaAllah nanti saya jawab secara bertulis, secara komen, insyaAllah. InsyaAllah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang datang daripada kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf, kerana masa sudah tidak mengizinkan. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Minta maaf pada saudara Azhari Aziz. InsyaAllah nanti saya akan reply dalam komen insyaAllah. Sebab masa tak mengizinkan. Dan terima kasih kepada yang mengikuti. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan setiap urusan kita dan merahmati dan memberkati insyaAllah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairal jazaa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.